daripada Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib, sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang yang engkau beri makan kepada dirimu, maka bagimu satu sedekah. Barang yang engkau beri makan kepada anakmu, maka bagimu satu sedekah. Barang yang engkau beri makan istrimu, maka bagimu satu sedekah. Dan barang yang engkau beri makan pembantumu, maka bagimu satu sedekah. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala. Jom pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad, wasi terjemahan di kuliah terakhir sebelum Ramadan. Sambung balik nanti lepas daripada raya. Kita berada pada bab 43 di bawah tajuk kelebihan atau keutamaan orang yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Dalam pertemuan yang lepas kita dah baca satu hadis, dan hadis yang kedua 81 tu dia serupa dengan hadis 80. Sebab tu dia sebut seumpama hadis di atas. Maknanya hadis sebelah tu lah, hadis 80 tu. Dan kita dah sebut juga dalam pertemuan yang lepas, anak perempuan yang dikembalikan ni boleh jadi anak perempuan ini dicerai oleh suaminya, ataupun anak perempuan ni kehilangan suami. Itu di antara kebarangkalian. Ataupun yang ketiganya, boleh jadi juga anak perempuan ini kematian. 3. Satu, suami dia hilang, pergi tak balik, tak tahu ke mana. Maka tanggungjawab siapa yang nak sara balik anak perempuan ni? Terutamanya anak perempuan yang tak bekerjaya lah. Adapun yang duduk di Lembah Kelang ni boleh katakan ramai yang bekerjaya. Zaman-zaman kita hari ni ramai yang lebih memilih untuk bekerjaya berbanding dengan yang tidak bekerjaya. Jadi kalau kehilangan suami, dicerai suami, kematian suami, maka dia masih lagi boleh urus hidup dia dengan anak dia. Yang ni kisah ataupun hadis berkenaan dengan anak perempuan yang ketika suami dia ada, bergantung dengan suami dia lah. Tapi bila suami dia pergi tak balik, hilang, ataupun dicerai oleh suami dia, habis iddah, ataupun yang kematian suami, maka anak ni balik semula kepada ayah lah. Maka Nabi sebut dalam hadis sebelum daripada ni, anak yang balik semula kepada kita sebagai seorang wali ni, sebagai seorang ayah ni, adalah min a'zamis sadaqah, antara sebesar-besar pahala sedekah. Bila kita bagi makan pula ataupun bagi keperluan pula kepada anak ni. Nabi sebut min a'zamis sadaqah ni sebab nak banding masa anak kecil dulu tak sama
dengan keadaan anak yang balik semula pada kita setelah berlaku 2-3 contoh yang saya sebutkan tadi. Waktu dia muda remaja, belum daripada dia kahwin. Masa tu kita pun dari sudut fizikal gagah lagi. Kita pun masih bekerja lagi, boleh jadi. Dia patah balik pada kita lepas kematian suami, bukan setakat dia mari seorang diri. Kadang-kadang dia ada anak dah. Anak pula ramai, seorang setahun. 10 tahun kahwin, berapa orang? 9. 10 tahun kahwin. 9 ke 10? Lama sebelah juga. Boleh jadi kembar. Cuma nak sebutnya ialah, dia patah balik pada kita sebagai ayah ni, maknanya dia bawa lagi anak-anak dia. Lepas tu anak pula, kalau yang besar pula tak sama dengan yang kecil. Keperluan-keperluan dia. Tu semua tu duduk dalam kepala ayah mikir pula. Jadi Nabi nak sebut ni, nak beritahu pada kita, kita dah tengok dah ada yang pertama. Apa yang kita buat, kita terima balik, kita sara balik, kita bagi balik keperluan dia, bersusah payahlah pula kitanya. Maka yang tu min a'zamis sadaqah. Tu di antara sedekah yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Jangan rasa gelisahlah. Sebab apa? Pahala Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Lepas tu dia mari tu dengan rezeki dia, bukan mari nak berkongsi rezeki kita, tidak. Masing-masing dah ada rezeki masing-masing. Maka dia datang tu, rezeki dia ada di dia, bukannya nak ambil sebahagian daripada rezeki kita, tidak. Cuma nampak dia makan beras, kita belilah. Nampak dia makan, dia minum, dia guna duit, guna barang-barang dalam rumah tu yang kita sedialah. Tapi pada hakikatnya yang dia direzekikan oleh Allah Ta'ala. Lepas tu mesti ada punya kelapangan daripada Allah Ta'ala dari segi mana-mana. Baik. Tu hadis yang sebelum ni. Hadis yang ketiga dalam bab yang sama juga, hadis yang malam ni daripada Miqdam bin Ma'di Karib. Dia kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi kata apa? Ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Tengok Nabi bagi tahu. Apa barang yang engkau beri makan kepada dirimu. Ma at'amta ni sedap terjemuh dalam bahasa bahasa kita kan, maknanya duit lah. Lebih nampak sikit. Maknanya duit yang kita guna untuk membeli makanan, makanan tu pula untuk siapa? Untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Maka Nabi kata, fahuwa laka sadaqah. Maka perbuatan kita menggunakan duit tu untuk beli makan pada diri kita sendiri. Bila Nabi sebut adalah sedekah, maknanya berpahala gitu. Kena faham gitu, bila sebut sedekah berpahala, maknanya kita beli keperluan perut kita, beli makanan, beli minuman tu untuk kita makan menghilangkan lapar, untuk kita beli minuman menghilangkan haus tu, pahala tu bukan saja-saja. Duit tu RM10, RM10 boleh nasi sekarang ni? Boleh deh. Ikan keli sekor boleh. Lepas tu air kopi tak boleh. Sebab air kopi canggih-canggih nama sekarang ni. Kecuali kopi O, kedai boleh Budak muda tak minum kopi O gitu. Dia minum yang berbagai-bagai nama. Barista ke apa tuan-tuan? Tuan-tuan kena tahulah, anak-anak muda sekarang ni duk minum air tu RM13 segelas contohnya. RM15 segelas. Tapi dia sanggup berhabis di kopi tu. Cerita bab kopi pula. Banding dengan makan nasi. Nasi, dia makan nasi, dia panggil nasi apa dia panggil? Nasi bajet ke apa? Nasi apa?
Nasi bujang dia panggil. Nasi dengan telur dadar. Tapi kopi tengok canggih duk atas meja dia. Barista. Duk atas meja macam-macam nama lah tuan-tuan sekalian. Cuma nak sebutnya ialah apa yang dibeli untuk keperluan diri dari sudut makan tu. Nak memenuhkan keinginan di kita yang lapar ni kena makan, yang dahaga ni kena minum, yang tu berpahala. Bukan sia-sia, tidak. Baik. Lagi Nabi kata, duit yang engkau bagi kepada anak engkau pun begitu juga ada pahala. Anak nak pergi sekolah, bagi RM5, RM10. RM5 cukup sekarang ni? Tak cukup kalau pagi petang. Seketul ayam tu RM4 dah. Ya ke? Habis kurang orang meniaga dia tahu. Maknanya pagi RM5 sekolah kebangsaan, petang RM5 sekolah agama. RM10. Bagi RM10 berasa beratnya, bagi RM10. RM10 seorang, kalau 3 orang dah RM30 sehari kali 25 hari. Kau 4 minggu dia. 4 kali 5. 20 hari. 20 hari sekolah kali 30 kali 20 pula. Berapa sebulan tu? Seorang ayah duk memikir tu, tapi tak beritahu pada anak. Anak nak RM10, bagi RM10 tiap-tiap hari. Tu dari segi makan minum je sekolah kebangsaan agama. Yang lain-lain lagi sampingannya. Mari pula kedai buku buat pameran. Nak beli buku, buat balik borang. Sainglah kita. Tak payahlah abang tak baca pun buku. Tak nak pula cakap gitu. Nanti tak galakkan baca buku. Duk main telefon pula. Beli. Tu dalam kepala ayah duk mikir tu. Jangan risau. Ada sedekah situ. Ada pahala yang Allah Ta'ala sediakan untuk duit yang kita keluarkan pada anak tu. وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ. Yang ni pun ada pahala juga. Duit yang kita keluarkan untuk isteri kita ada pahala juga. Jangan risau, situ ada pahala walaupun habis duit kita. Kita fikir 2-3 kali nak makan untuk diri sendiri. Tapi untuk orang lain boleh makan 3 kali sehari. Untuk kita pagi minum air sejuk. Tengah hari air sejuk juga. Malam je. Sebab apa? Ada dah anak depan kita, bini kita pun ada dah, kita pun makan sekali ya. Time dia orang tak ada, macam kita makan dah. Abang makan dah? Makan dah. Padahal minum air sejuk ya. Tapi bila duduk depan dia, makan sekali. Nampaklah kita makan. Sebab apa tu? Nak lebihkan orang lain. Tak apa, tak sia-sia tu. Benda yang kita buat tu tak sia-sia. Bagi orang yang susah lah. Bagi orang yang senang tak ada apa-apa. Cuma nak sebutnya, setiap pengorbanan yang kita buat pada diri kita, pada anak kita, pada bini kita, semua tu ada pahala sedekah dari Allah. Baik. Wa ma at'amta khadimaka. Lebih lagi. Fahuwa laka sadaqah. Kalau kita bagi duit pula. Untuk siapa? Untuk khadam. Siapa khadam? Pembantu. Dia duduk rumah kita, makan sekali dengan kita lah. Makan sekali dengan kita. Sebab apa? Hidup kerja di rumah kita, tolong urus rumah tangga kita sebab bini pun kerja. Pahala Allah Ta'ala sediakan. Bila kita bagi makan, bagi minum, bagi tempat tinggal pada dia. Pahala sedekah Allah Ta'ala bagi. Cuma Al-Imamul Qurtubi, ketika dia buat komentar kepada hadis ni, hadis daripada apa? Miqdam bin Amadi Karib ni. Dia kata apa? Dia kata pahala infak ni terhasil bila mana kita buat, ataupun mudah dalam bahasa kita tadi, maknanya kita bagi duit. Kita bagi duit pada diri kita, beli makan, beli minum. Kita bagi duit pada anak kita, beli makan, beli minum. Keperluan dia. Begitu juga pada bini kita, pada khadam kita. Kata Imam Qurtubi, kita akan dapat pahala infak tu sekiranya kita buat dengan niat qurbah. Dengan niat nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Makan nasi tengah hari, kita beli nasi contoh kan. Makan nasi pagi tu. Tujuan apa makan nasi pagi tu? Makan nasi pula tengah hari. Pukul 12.30 tu. Nak pergi cari dah tu.
Dia tak boleh. Tengok jam 12.30 dia mesti pergi cari. Padahal perut boleh jadi kenyang lagi. Ada orang kata nak tahu kenyang ke lapar. Memang betul-betul lapar. Kau ataupun psikologi lapar. Kita dah makan dah pagi. Nasi lemak sebukuh dah. Teh tarik segelas dah. Tapi sebab duk ajar diri kita ni tengah hari kena pergi makan pula. Pukul 12.30, pukul 1 je kena pergi cari makan dah tu. Lepas tu malam nanti ataupun sebelum maghrib kena makan dah. Ataupun lepas isyak nanti kena balik makan. Betul ke perut kita lapar tak lapar? Ada orang kata minum air sejuk, air kosong. Kalau dengan minum air kosong perut kata kenyang, benarnya tak lapar tu. Dia psikologi je bagi tahu kita macam lapar. Sebab kita duk ajar gitu, mesti 3 kali sehari makan nasi. Ayah duk ajar kecil lagi. Daripada kecil lagi duk ajar. Pagi, mari makan nasi. Nasi apa mak buat? Nasi lemak, makan. Tengah hari mak masak, dia panggil makan nasi ulok. Makan nasi ulok itu. Daripada kecil itu. Jadi perut kita duk biasa dengan 3 kali sehari itu, betul lapar kalau kita makan atau sebenarnya tak lapar. Dia jadi kebiasaan. Jadi bila kita duk ajar gitu, psikologi jiwa kita, hati kita, perut kita ni, dia mari waktu kita makan tu, dia mari macam lapar. Cuba minum air sejuk segelas, hilang rasa tu. Maknanya kita tak lapar sebenarnya. Tapi kalau minum air sejuk, air kosong, lapar juga. Maknanya betul-betul kita lapar. Maknanya masa tu kita betul-betul lapar tu. Tu nak sebutnya qurbah pada Allah Ta'ala. Kalau kita makan kerana nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, begitulah juga pada anak kita bagi makan pada dia tu dengan tujuan kita nak laksanakan tanggungjawab kita sebagai ayah, bagi nafkah pada anak, bagi pada bini, tak membiarkan khadam kita tu daripada tak makan, tak minum sebab dia berkhidmat pada kita. Maka dapatlah pahala sedekah sebagaimana disebut oleh Al-Imamul Qurtubi. Tapi kalau kita bagi tanpa niat qurbah, bagi pada anak, bagi pada bini, tanpa niat qurbah pada Allah Ta'ala, tanpa niat nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, kita makan pun kadang-kadang lebih daripada qadar kekenyangan kita. Baru tadi sudah makan nasi tengah hari, pergi beratur dicakui pula. Tak. Tengah hari saya balik sembahyang Zuhur, kita tak makan tengah hari lagi. Penuh dah pokcik-pokcik duk beratur di kedai cakui. Pokcik-pokcik ni makan pukul berapa? Agak-agaknya. Contoh tuan bukan pokcik-pokcik sinilah. Dekat-dekat dengan rumah. Cuma nak sebutnya gitu. Padahal kenyang dah tu, nak cari lagi. Tu perut kita. Tu makan kali kedua, ketiga tu kurbah lagi ke ataupun syarahut ta'am. Syarahut ta'am duk ngaji dah dulu. Habis dah kitab tu ngajar sini dulu. Kitab penawar bagi hati. Salah satu daripada penyakit yang ada di kita ialah syarahut ta'am. Loba atas makan. Dia tak boleh tengok. Dia berkenan. Tengok orang goreng pisang. Pisang goreng. Orang goreng pisang lah. Duk goreng pisang di kedai tu. Berasa nak beli pisang goreng. Tengok orang jual apa? Kepuk lekor. Nak beli kepuk lekor. Padahal baru je sudah makan nasi. Baru sedawa tadi minum air. Tapi dia mari pula. Tu dia mari keinginan hawa nafsu. Bukan qurbah dah tu. Nak memenuhi keinginan makan kita. Yang disebut dalam ilmu tasawuf sesuatu yang keji dah. Cuma nak sebutnya ialah bila tak ada unsur qurbah, kata Al-Imamul Qurtubi, kita bagi pada bini kita pun bukan kerana nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Contoh, maka dia kata tanggungjawab memberi nafkah tu lepaslah. Tanggungjawab memberi nafkah pada anak-anak tu lepaslah. Tak akan ditanyalah, mu tak bagi duit pada binimu untuk makan, untuk minum, anak untuk makan, untuk minum. Lepaslah sebab apa? Kita bagi dah. Tapi sebab tak ada niat qurbah pada Allah Ta'ala, tak ada pahala. Itu Imam Qurtubi sebut. Tengok balik Imam Qurtubi disebut gitu. Maknanya kalau nak pahala,
Kita bagi duit pada dia, bukan setakat duit kita habis dan nak pahala sekali. Biar niat kita bagi itu kerana menunaikan tanggungjawab atas diri kita sebagai ayah, sebagai suami, nak tunaikan tanggungjawab kita bagi nafkah pada anak, pada isteri. Baru boleh pahala. Jangan pula bagi tanpa ada niat nak mendekatkan diri pada Allah ataupun junjung perintah Allah Ta'ala. Tu rugi, tanggungjawab tu gugurlah. Cuma pahala tak dapat. Baik. Jadi dalam hadis ni, kata ulama, macam mana kita nak kait hadis ni yang tak ada sebut pun dalam hadis ni berkenaan dengan anak yang balik semula pada kita. Sedangkan tajuk dia ialah kelebihan menanggung anak perempuan yang balik semula pada kita. Dalam hadis 82 tak ada sebut. Yang ada sebutnya hanyalah memberi makan kepada anak. Gitu. Maka ulama tolong jawab pada kita, sebab apa hadis ni duduk dalam bab ni? Tak ada sebut pun anak tu anak kembali pada kita. Maka ulama kata anak ni ada beberapa jenis. Satu, boleh jadi anak tu anak kecil. Anak kecil. Kecil betul lah. Maknanya belum balik. Anak lelaki kalau dah balik dah sepatutnya tak ada dah tanggungjawab kita. Maknanya dah boleh bekerja dah. Boleh mikir. Cuma zaman hari ni budak balik, duduk sekolah lagi. Bahkan tak cerdik lagi pun. Nak senduk nasi pun tak andai lagi. Cuma nak sebutnya ialah satunya ialah anak kecil. Anak yang umur dia masih kecil lagi. Masuk juga dalam hadis ni. Apa yang engkau bagi kepada anak engkau tu adalah sedekah. Ataupun anak tersebut, anak yang dah besar. Duk bawah kita lagi. Kerja pun dak lagi. Umur berapa? 19 dah. Duk ngaji universiti. Umur berapa? 21 dah. Duk ngaji universiti tapi. Belum bekerja lagi. Belum pandai, belum ada duit sendiri lagi. Maka kita jugalah duk bagi duit belanja kepada dia duduk di universiti tu. Termasuk juga dalam ayat wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Begitulah juga ulama kata termasuklah di sini anak ni adalah anak perempuan engkau yang kembali semula kepada engkau, boleh jadi salah satu daripada 3 sebab yang saya sebutkan tadi. Suami hilang, suami meninggal, atau suami ceraikan dia. Balik semula pada kita. Masuk juga dalam ayat wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Bahkan ulama kata kita bagi makan, bagi duit, bagi belanja pada anak perempuan kita yang balik semula pada kita, yang tu lebih afdal daripada kategori yang bawah tu, khadam. Sebab khadam ni suku sakat kita dari sudut pertalian rahim. Dia tak ada apa, cuma dia mari kerja je dengan kita. Adapun anak ni, walaupun dia dah jadi bini orang, cuma berlaku dalam hidup dia gitu, dia patah balik pada kita, maka dia tetap anak kita, jadi tanggungjawab kita, apatah lagi ada pertalian rahim dengan kita. Maka dari sudut ranking, dia lebih tinggi, dia lebih patut untuk kita peduli berbanding dengan khadam. Gitu. Baik. Tu hadis 82. Ni semua ni duk cerita tentang kalau kita nak ambil dari sudut kasih sayang Allah Ta'ala, ya, boleh. Kita ambil dari sudut rahmat Allah Ta'ala nak bagi mudah-mudah ya dapat rahmat kasih sayang dia. Dia bagi pahala pada kita. Kita bubuh, kita guna duit beli makanan untuk keperluan diri kita sendiri. Kepuasan perut kita, pahala Allah Ta'ala nak bagi. Tu kata murah-murah Allah Ta'ala nak bagi pahala. Pandai niat untuk kurban, boleh pahala. Tak pandai niat, tak boleh apa-apa. Boleh kenyang je lah. Baik. Habis bab yang ke-43. Bab ke-44. Man kariha an yatamanna mautal banat. Bab pada menyatakan orang yang tidak suka mengharapkan kematian anak-anak perempuan.
Haddatsana Abdullah ibn Abi Shaybah qala haddatsana ibn Mahdi an Sufyan an Uthman ibn al-Harith Abi Rawwa' an ibn Umar anna rajulan kana 'indahu wa lahu banatun fatamanna mautahunna faghadiba ibn Umar faqala anta tarzuquhun. Tengok, daripada Uthman ibn Harith Abi Rawwa' daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahawasanya seorang lelaki berada di sisinya. Seorang lelaki ni maknanya seorang ayah lah, berada di sisi Abdullah ibn Umar. Kemudian lelaki itu dia ada beberapa orang anak perempuan. Lalu lelaki itu menginginkan, bercita-cita akan kematian anak-anak perempuan dia tu. Maknanya dia nak suruh kalau anak dia mati. Bukan dia nak bunuh ni. Cuma kalaulah anak perempuan aku ni mati, gitu. Dia ada dalam diri dia. Fatamanna mautahunna. Lalu bila dia cerita kepada Abdullah ibn Umar faghadiba ibn Umar radhiyallahu anhuma, marahlah Abdullah ibn Umar. Bila dengar begitu, lalu dia pun tanya sepatah pada lelaki tadi, engkaukah yang memberi rezeki kepada mereka? Sehingga kan engkau nak suruh dia ni pakat-pakat matilah belaka anak perempuan ni. Cuma gini, hadis ni cerita lelaki ni berkeinginan supaya anak-anak perempuan dia meninggal. Apa sebab dia berkeinginan anak perempuan dia ni meninggal, tak disebut dalam ni. Tak disebut dalam hadis ni. Jadi kita boleh andaikan bahawa boleh jadi satu, kerana dia rasa terbeban dengan adanya anak. Lebih-lebih lagi anak perempuan banding anak lelaki. Anak lelaki ni bila dia besar, dia dah pandai berdikari dah, budak lepas SPM. Anak tuan-tuan kan, lepas SPM tu, belum SPM lagi dia bagi tahu dah, ayah kita lepas SPM tunggu Rizak ni nak kerja dah. Nak kerja dah. Ada dah tempat-tempat yang dia target nak kerja. Tu belum periksa SPM lagi, duk nampak dah nak keluar kerja. Anak perempuan tak sebebas tu. Kita sendiri pun tak lepas anak perempuan kita sebagaimana kita lepas anak lelaki. Tu ghalibnya gitu, beza anak lelaki dengan anak perempuan. Kerisauan kita anak lelaki banding anak perempuan tak sama. Orang yang ada anak lelaki dan anak perempuan, dia tahulah beza macam mana kerisauan dia pada anak perempuan dengan kerisauan pada anak lelaki. Kalau yang tak ada anak perempuan, anak lelaki je, dia tak tahu macam mana ada anak perempuan. Dia kena cari anak perempuan pula, supaya dia tahu beza. Oh gini rupanya kasih pada anak perempuan. Perangai anak perempuan gini, perangai anak lelaki gini, tak sama. Tu baik. Jadi nak sebutnya ialah, satu boleh jadi dia rasa terbeban dengan anak perempuan ni. Yang kedua, boleh jadi juga dia rasa malu dengan anak perempuan. Baik. Kalau yang kedua, kalau kita rasa malu dengan adanya anak perempuan, apatah lagi semua anak perempuan, lelaki tak ada. Malunya aku, semua anak aku anak perempuan lah kau. Lepas tu bila anak perempuan ni macam tak ada faedah. Macam tak ada guna je. Nak tumpang pun lambat. Nak tumpang. Tuan-tuan boleh tumpang anak perempuan. Anak perempuan ni bila dia kahwin, dibawa oleh suami dia pergi ke mana-mana. Yang laki ni lah, kalau ada 4 orang cukup setiap hujung keranda, telusung. Yang perempuan, kalau suami dia kata, tak payah balik, tak boleh balik. Tak balik pun tak berdosa dia. Kalau suami dia kata tak payah balik. Cuma bukan ajar suruh suami buat gitu. Cuma nak sebutnya, kalau suami kata tak payah balik lah, ayahmu meninggal, tak boleh balik dia. Tu nak beritahu beza anak lelaki anak perempuan. Sebab tu bila ada anak lelaki, berasa gagah kita.
Tu anak pandai bawa kereta, Jaya duduk mana dah? Belakang dah jadi tuan dah. Anak jadi driver dah. Tu berasa gagah. Anak lelaki dua-dua duduk depan. Tambah-tambah anak lelaki besar-besar pula. Duduk belakang dah kita. Bodyguard dah. Pergi ke mana anak bawa. Tu beza lelaki perempuan. Jadi, kalau kerana kita rasa malu anak perempuan saja kita ada, maka perangai tu kita kena tahu. Perangai tu perangai orang jahiliyah dulu. Perangai sebelum mari Islam ajar bahawa perempuan ni adalah mulia di sisi Islam. Bahkan ada ulama sebut, tuan-tuan cek baliklah, ada ulama sebut, ramai di kalangan nabi-nabi ni Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka anak perempuan. Tu tuan-tuan cek balik fakta tu betul ke tidak. Tapi ada agamawan yang saya pernah mengaji lah, dia sebut itu. Maknanya kenapa? Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak beritahu daripada seorang perempuan ni, dia boleh melahirkan seorang yang hebat. Daripada seorang perempuan ni, boleh melahirkan seorang, kalau kita mengaji dalam agama, maknanya boleh melahirkan seorang ulama yang hebat. Bayangkanlah, kalau kita ada anak seorang perempuan, kita jaga sungguh peribadi anak kita ni, lahir daripada dia orang-orang yang hebat dalam bidang agama. Anak perempuan tu adalah zuriat kita. Lahir daripada dia disebabkan oleh kita jaga, didik dia, maruah dia, semua sekali bertemu pula dengan lelaki yang soleh. Lahir daripada anak kita dengan suami dia tu pula anak-anak yang hebat. Ilmunya hebat, duk mengajar rata-rata. Tu jariah kita. Jariah daripada siapa tu? Anak perempuan. Fatimah binti Rasulullah meninggalkan siapa? Hasan dan Husain. Daripada Husain lahirnya siapa? Kasihnya Husain kepada ayah dia Ali karamallahu wajhah. Anak dia buh nama Ali juga. Kasih dia pada ayah dia yang bernama Ali tu, lahir anak laki dia bubuh nama Ali. Ali bin Husain, Husain bin Ali. Ali anak dia ni tuan-tuan baca sejarah anak dia, Ali ni digelar Ali Zainal Abidin. Nama dia Ali, tapi digelar sebagai Zainul Abidin, perhiasan segala abid. Digelar Ali ni Ali As-Sajjad, Ali yang banyak sujud pada Allah Ta'ala. Sehingga Al-Imam Az-Zahabi sebut dalam kitab Siyar wa Alamin Nubala, dia kata Ali anak kepada Sayyidina Husain, anak cucu kepada Sayyidina Ali ni, 1000 rakaat sehari rokok sujud pada Allah. Tak payah tanyalah, dia sujud macam mana 1000 rakaat? 24 jam dia tak buat kerja lain ke? Tak payah tanyalah, barakah masa tak serupa dengan kita. Barakah masa orang yang Allah Ta'ala beri 24 jam juga, dia boleh lebih daripada kita rasa dia. Kalau tidak, kita dengan orang yang alim mesti sama. Tapi kenapa orang alim dalam kesibukan dia boleh menghasilkan buku berpuluh-puluh, beratus-ratus dia boleh hasil. Kita semuka surat khabar tak boleh baca. Bukan semuka surat khabar lah. Mari awal sikit hari Jumaat nak berhabis kahfi pun tak habis kita. Tu nak bagi tahu barakah masa. Imam Syafi'i 2 kali khatam Ramadan. Kita sekali khatam pun tak. Sebab apa? Barakah masa dia panggil. Sebab tu jangan tanya, letak di logik akal. Jangan letak di logik akal. Benda biasa memanglah dari sudut akal, dari sudut adat, dari sudut akal boleh terima je 1000 rakaat sehari. Hukum akal dengan hukum adat tak sama. Ngaji dalam Usuluddin hukum akal dengan hukum adat. Selalu di hukum akal dengan hukum adat tu yang jadi macam-macam dalam masyarakat kita. Hukum adat ya, kebiasaan 24 jam boleh kau semayang sujud 1000 rakaat. Hukum adat ya, sebab apa? Kebiasaan yang kita tengok tak ada orang semayang 1000 rakaat. Tapi hukum akal boleh terima je.
Tu beza hukum akal dengan hukum adat. Mau nak baca hadis bunyi dah berhenti. Sobat cakap dia. Baik. Inilah ni dak sebelum raya ni. Sebelum apa? Sebelum Ramadan. Nak berhabis hadis ni. Tak payah tengok jam. Mana tadi? Jadi ada dua kebarang kalian. Yang pertama, kalau perempuan ni, lelaki ni, dia bercita-cita anak dia ni supaya mati disebabkan oleh dia rasa malu dengan anak perempuan. Maka kalau kita ada juga perasaan macam tu, malu ada anak perempuan ramai, anak perempuan saja, laki tak ada pun. Kalau rasa malu dengan anak perempuan, berasa tak berguna je anak perempuan, berasa beci anak perempuan, layan pun lain anak laki dengan anak perempuan. Tu perangai jahiliyah. Sebelum Islam tu ada di kita tu. Kita tak sempat dengan zaman jahiliah sebelum mari Islam. Tapi perangai tu ada tu di kita tu. Sedangkan Islam mari angkat martabat wanita. Baik. Atau yang kedua. Yang kedua ni yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Umar ni. Sebab tu Abdullah bin Umar tanya balik, anta tarzuquhum tu. Yang kedua, kalau dia nak anak perempuan dia ni mati sebab dia berasa menyusahkan ataupun terbeban dengan dia menanggung anak perempuan dia ni, maka Abdullah ibnu Umar tanya balik kepada lelaki tu, mu ke yang bagi rezeki kepada anakmu ni? Tu persoalan yang ditanya oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Apatah lagi dalam Quran beritahu awal-awal pada kita, jangan sekali-kali kamu bunuh anak-anak kamu. Sebab apa? Sebab takut terbeban dengan nak tanggung dia. Tanggungjawab kita nak besarkan dia. Ataupun keperluan-keperluan dia. Jangan. Jangan ada perasaan tu sama sekali. Tu Allah Ta'ala sebut tu. Nahnu narzuqukum wa iyahum. Sekali Allah Ta'ala sebut nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ayat lain-lain tu. Turun pada golongan lain-lain. Ada yang turun pada golongan kaya, ada yang turun pada golongan fuqara. Batu lain-lain, letak yang ni dulu, kum dulu baru hum dulu baru kum. Tu dua ayat tu dalam Quran sebut tu. Cuma nak sebutnya Allah Ta'ala kata jangan. Sebab apa? Mung dan dia aku yang bagi rezeki. Batu ulama kata apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan oleh Ibnu Katsir, larangan Allah Ta'ala supaya kita jangan ada rasa terbeban nak jaga anak. Secara khususnya berkaitan dengan hadis ni, anak perempuan. Secara umumnya anak laki ataupun anak-anak lah. Kita kena tahu Allah Ta'ala sebenarnya jauh lebih kasih pada hamba dia nak bandingkan kita ayah kepada anak. Kasih Allah Ta'ala pada hamba dia yang kita panggil anak kita tu lah, yang Allah Ta'ala hadirkan selepas kita kahwin tu jadi anak kita. Laki ataupun perempuan, khususnya perempuan dalam hadis ni. Kasih Allah Ta'ala pada anak kita ni, sebelum anak kita ada lagi, Allah Ta'ala wak mari dah ayat, mu jangan bunuh anakmu. Tu kasih dia pada hamba. Belum kita boleh anak, Allah Ta'ala bagi tahu dah, mu jangan sama sekali bunuh anak-anak kamu, laki ataupun perempuan. Mu jangan ada risau sikit pun tentang rezeki anak-anak kamu tu. Tu kasih Allah Ta'ala pada hamba dia. Begitu juga kata Ibnu Katsir, kasihnya Allah Ta'ala pada hamba ni. Dia wak mari hukum apa tuan-tuan? Dia wak mari hukum mirath. Bila kita mati, ada bahagian pusaka untuk anak laki sebanyak ni, untuk anak perempuan sebanyak ni. Bila ni, ayat pusaka ni, ayat Quran, nama pun ayat Quran, kalamullah. Kalamullah ni, bila sandar pada zat yang azali. Maknanya sebelum wujud sebarang makhluk, kalau kita letak di manusia, dalam kepala aku ni, aku duk rancang dah ni. Lepas aku kahwin, ada anak, aku nak bagi tanah ni pada anak, aku nak bagi tanah ni pada anak laki, anak perempuan. Tu gitu ibarat dia, ibarat contoh nak mudah faham. Benda tak ada permulaan di kalam Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala ibarat macam kalau kita merancang sebelum ada bini, sebelum ada anak. Tu kasihnya Allah Ta'ala pada hamba.
Kita berasa kita kasih dah pada anak. Dok kasih Allah Ta'ala pada hamba jauh lebih daripada tu. Sebab tu jangan sekali-kali biarkan dalam hati kita ada perasaan tu. Perasaan rasa susah, ada anak ramai. Rasa susah, ada anak itu, ini dan sebagainya. Apatah lagi mari anak-anak istimewa pula. Berasa susah dan sebagainya. Jangan. Itu semua jalan pahala yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita yang bergelar mak dan juga ayah. Habis itu dulu. Yang ke-44 bab 44 hadis 83 sambung akan datang. Boleh jadi juga anak ni bila kita dah kasih pada anak, perasaan semula jadi Allah Ta'ala letak di ayah dan ibu. Boleh jadi anak ni menyebabkan kita jadi bakhil. Boleh jadi anak ni menyebabkan kita jadi penakut. Boleh jadi juga anak ni menyebabkan kita jadi jahil. Bab 45 hadis 84. Nabi sebut pula dalam hadis ni, jangan anak tu jadi sebab-sebab yang macam tu berlaku pada kita pula sebagai mak ayah dia. Wallahu a'lam. Sambung akan datang. Wa ilmuhu atam.